Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatin mujtahidin la siyama imamun syafi'in wa khususan ila Syekh Abdullah Al-Haddad wa ila Syekh Idris Al-Khayyat wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Thimarul Jannah ni pada muka surat 8 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Yang kedua dan makna yang kedua daripada makna ikhlas. Jadi musannif rahimahullah ta'ala telah menyatakan kita bila bahawasanya niat itu diitlaqkan dia dan dikehendaki dengan dua makna kemarin. Pertamanya kemarin dia sebut ke kita bahawasanya niat itu ibarat daripada gharad, tujuan engkau yang menanggung akan dia atas azam dan beramal. Baik. Yang kedua pula bahawasanya niat itu ibarat satu cakapan, tuturan kataan, ataupun kita katakan dengan ungkapan. Niat itu ibarat yakni ungkapan daripada qasad engkau. Qasad yakni tuju hati engkau akan perbuat suatu. Kita tuju hati dah pada nak membuat sesuatu dan azam engkau atasnya, atas perbuat suatu. Azam yakni cita-cita yang putus di atas nak melakukan sesuatu perkara tadi, ibadat. Dan ini dan ini niat. Niat yang jenis kedua ni tidak ada ini niat yang kedua ni, melainkan yakni hanya ada niat jenis qasad dan azam ni tidak ada melainkan yang adanya lebih baik daripada amal. Ni dan tetapi inilah lebih baik daripada amalnya, dan tetapi tidak sunyi manusia. Maksud kata tidak sunyi ni boleh jadi berlaku pada ketika azam seorang dia cita-cita putus dah, nak bangun tahajudnya, nak buat ibadatnya, nak bersedekahnya. Pada ketika azamnya
atas perbuat akan suatu daripada salah suatu daripada 3 kelakuan. Jadi waktu dia tu telah azam sekalipun, maka boleh jadi lagi nak berlaku kepada 3 keadaan. Mana yang pertamanya daripada 3 keadaan kelakuan itu, bahawa azam ia seorang dan beramal ia seorang. Kita berazam dengan bila habis PKP tadi kita nak pergi mengaji, nak pergi mengaji di pondok-pondok, di masjid-masjid. Jadi bila dah sampai waktu untuk kita boleh nak pergi, kita pergi betul. Tu maksud katanya yang jenis pertama ni azam untuk melakukan sesuatu dan kita beramal. Ataupun kita berazam, bila kata kita dapat gaji, umpamanya kita nak tolong orang-orang susah, umpama ni, kita nak pergi cari kedai-kedai orang-orang hak susah, kita nak belanja orang lain makan, kita bayar ke tuan kedai, umpamanya. Maka bila kita dapat gaji, kita buat sengerti. Jadi itu jenis yang pertama. Jenis yang pertamanya, kita azam nak buat sesuatu dan kita buat sesuatu. Jadi seperti mana dalam hadis Imam Nawawi itu, ni mereka mendapatkan 2 ganjaran lah. 2 ganjaran tu nisbah pahala mereka berazam tu dah dapat dah pahala, dan mereka buat dengan apa yang dicita-cita, maka mendapat 2 ganjaran. Kemudian Allah Ta'ala nak gandakan pula tu melihat kepada kesukaran kita lah. Kesukaran kita di atas kita nak menuntut ilmu susah setara mana. Jadi kalau katalah kita ni anak sulung, kemudian ibu bapa kita pula susah, kemudian kita ni pula banyak benda lah, dah beristeri, dah ada anak, tapi kita usahakan juga supaya kita dapat belajar. Walaupun tak banyak, dalam sehari-hari tu ada sejam 2 kita duk belajar kitab, umpamanya. Maka itu satu pahala yang besar lah dibandingkan dengan orang lain. Orang lain, ibu bapa dia senang, dia pula anak bosu dah. Umpama anak bosu, jadi maksudnya tanggungnya abang dan kakak dia tu, dia tak perlu nak tanggung lah. Tak perlu nak dia pedulikan dah. Sebab abang dan kakak ni mungkin kita kata dah kerja, bahkan mungkin dia ni banyak dah dapat bantuan daripada abang dan kakak dia. Kemudian ibu bapa pula bagi duit, jadi mewah, senang sangat. Jadi 2 orang ni, dengan orang pertama dengan orang kedua saat ni, dia beramal duk belajar kitab ke, mana besar ganjaran di sisi Allah Ta'ala? Tentulah mereka yang mana yang pertama tadi. Sebab mereka saat ni buat ibadat dalam keadaan kesukaran. Keduanya, muka surat 9 ni, baris yang kedua. Keduanya daripada 3 keadaan tadi. Keduanya bahawa azam ia seorang dan tidak beramal ia seorang, serta kuasa atas beramal. Dia berazam dah nak buat amal ibadat, nak bersedekah ke, nak amal soleh, dah berazam dah. Kemudian dia tidak beramal dengan apa hak dia azam tu, dalam keadaan dia kuasa nak buat. Itu keadaan yang kedua. Azam dah juga, kira azam dah. Dan hukum bagi ini keadaan orang yang kedua ni, dia berazam nak buat sesuatu, kemudian dia tak buat dalam keadaan dia mampu buat. Dan bermula dan hukum bagi ini kelakuan yang kedua, dan yang dahulu daripada ini kelakuan yang kedua, iaitu mana? Kelakuan yang pertama tu lah, dia berazam serta dia buat. Dan hukum bagi ini kelakuan dan yang dahulu daripadanya, sungguhnya telah datang hal keadaannya diterang akan ini kelakuan,
pada barang yang diriwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya nysya'an sabda Nabi, sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati wassayyiat. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala menulis ya Allah akan kebajikan dan segala kejahatan. Jadi maksud katanya kelakuan orang yang pertama tadi, berazal kemudian dia buat, dan orang yang kedua berazal serta dia tak buat tapi kadang dia mampu. Sesungguhnya diterai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Abbas, sesungguhnya innallaha katabal hasanati wassayyiat, Allah Taala catat ke bagi seseorang saat ni tiap-tiap kebajikan hak dia buat dan tiap-tiap kejahatan yang dia lakukan. Kemudian menerang ia siapa? Ia Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan demikian itu, demikian kelakuan tadi. Akan demikian itu, yakni kelakuan kedua. Kelakuan mana? Kelakuan yang seseorang tu cita-cita berazam nak buat sesuatu kebajikan tapi dia tak buat. Dalam keadaan dia tu boleh buat, dia tak buat. Boleh gaji juga. Sebelum boleh gaji tu dia berazam nak bagi kat orang juga sikit. Tak. Bila boleh gaji, boleh duit ni, rasa saya lah juga nak bagi kat orang fakir miskin pun. Rasa saya lah nak bagi kepada ibu bapa, rasa saya nak bagi kepada adik-beradik, kaum kerabat. Tu dia orang panggil yang terbaiknya bagi kita nak bagi ni, kita bagi kepada orang yang hampir pada kita. Adapun bagi kepada iyal kita, orang yang wajib kita tanggung, hak tu wajib. Isteri kita, anak kita ataupun ibu bapa yang susah, kita ada kemampuan, wajib kita bagi. Hak tu tak ada lah. Hak tu peringkat yang pertama. Peringkat keduanya, kalau kita nak atas dasar bersedekah, nak buat amal kebajikan, maka kita bagi kepada kaum kerabat kita, adik-beradik kita ni terlebih utama daripada kita bagi kepada orang-orang yang jauh. Kerana di sana ulama nyatakan dapat dua ganjaran bagi kita memberi kepada kaum kerabat. Yang pertama pahala sedekah tadi, yang kedua pahala kerana silaturahim. Kadang-kadang kita ni silat juga orang kita ni. Mana silat? Kadang-kadang kita lihat orang kita ni dia baik dengan orang lain, baguslah, pemurah lah, orang susah dia bantulah apa semua. Tapi dengan kaum kerabat dia sendiri, anak beranak dia sendiri, dia buat jadi susah. Tu orang mungkin kita kata tak belajar lah. Bila tak belajar dia tak reti lah mana hak perlu dia utama kepada nak menolong. Ni bukan salah kita nak tolong orang luar, tapi kita kena utama ke orang terdekat tu, kerana lain daripada pahala kita dok tolong, pahala silaturahim. Sebab tu orang lain ni dia tak memahami silaturahim. Kita semualah orang zaman sekarang nak banding orang dahulu. Orang dahulu dia memahami silaturahim, ziarah menziarahinya. Kalau zaman sekarang sepupu-sepupu tak kenal dah. Belum lagi 2-3 pupu. Pok sepupu tak kenal dah. Orang dulu dia kenal. Dia kenal berpupu-pupu. Kupu-kupu dia kenal. Orang lain tak kenal dah kupu-kupu. Maksud katanya silaturahim orang dulu kuat. Dan itulah orang panggil amalan bagi nak memanjangkan umur. Orang kita sekarang umur kita pendek. Kenapa? Di antara sebabnya kita memutuskan silaturahim. Tu dua benda hak mengkuatkan bagi memanjangkan umur. Yang pertamanya menghubungkan silaturahim, yang kedua membanyakkan dengan memberi, bersedekah kau. Tapi itulah bukan bermakna orang yang mati muda, mati awal ni tentu dia ni tak bersedekah, tak menghubungkan silaturahim. Tidak. Bukan itu maksudnya. Kadang siapa aja, siapa lah juga. Tapi itu disebut pada hadis lah.
yang memanjangkan umur kita tadi tu. Baik, kemudian menerang ia Rasulullah SAW akan demikian itu kelakuan orang kedua ni, berazal tapi tak buat. Setelah daripada Nabi SAW sabda innallaha katabal hasanati was sayyiat, kemudian bersabda dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Hak Jawi kita tak jelas mana ni. Dia tobok dia ni, cetakkan dia ni. Ain pun tak nampak jelas. Ming pun tak jelas. Hak mana pakai cetakan Jawi tu kena jelas lah. Hak cetakan Rumi ni masya-Allah lah, dia jelas lah. Muka cetakan hak baru. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyara hasanatin ila sab'imi'atin dhi'fin ila adha'afin katsiratin. Wa in hamma katsiratin ay aksara min sab'ati dhi'fin tak ni, ila adha'afin katsiratin ay aksara min sab'imi'atin dhi'fin. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Hasanatan kamilatan tu atas dasar takkid lah, nak mengkuat. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Inilah pemurah Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Ni baik hati sengotilah Allah Ta'ala ni pada hamba tadi. Artinya barang siapa cita-cita ia seorang, tu azam tadilah, azam yang kita belajar tadi. Azam saat ni, barang siapa cita-cita ia dengan kebajikan, maka tidak beramal ia man akan kebajikan, nescaya jawab bagi kata jika barang siapa tadi, jawab berkata man tadi, nescaya menulis akan dia akan man tu oleh Allah Ta'ala di sisinya, indahu, indallah, di sisinya Allah, satu kebajikan yang sempurna. Tengok, kita tak buat lagi tapi kita cita-cita Tuhan tulis dah di sisi Allah Ta'ala kebajikan yang sempurna. Sebab tu niat ni besar sengoti. Kita kena jaga betul-betul niat kita. Ni adalah satu-satunya kita boleh kata pekerjaan yang kita boleh lakukan di zaman-zaman kita yang kurang amal ni. Tak ada dah hak lain nampaknya kecuali niat. Bila kita jaga niat, insya-Allah walaupun kita tak mampu nak buat, dapat dah pahala di sisi Allah Ta'ala. Kita berazam betul-betul kita nak bangun tahajud. Kita berazam betul-betul sehari-sehari kita nak baca Al-Quran, sehari-sehari kita nak bersedekah. Tu tiap-tiap hari jangan lupa lah tu. Sehari-sehari kita nak duha, witir, jangan tinggal. Kita berazam tu kita putus-putus dah, benar-benar dah azam kita tu. Maka kita tak buat hari tersebut, Allah Ta'ala bagi dah pada kita solat duhanya, tahajudnya, bersedekahnya, baca Qurannya, zikir, selawatnya, silaturahimnya. Tengok, kita belum buat apa lagi. Maka niat pada cari nafkahnya besar tu. Kalau hak lain tahajud, baca Quran tu pahala sunat baru. Niat kata nak cari nafkah kepada anak isteri ni pahala wajib. Kerana perbuatan tu perbuatan yang wajib atas suami, nak menyarakan kehidupan anak isteri dia. Tu rugilah orang kita sekarang kalau kita kata, kalau kita tak belajar pada bidang ilmu tasawuf gini, banyak benar kita ni letih saja di atas muka dunia. Tunggu mati dalam keadaan tak dapat apa-apa balasan. Orang lain tunggu ke mati tu
nak mendapatkan orang panggil pembalasan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Tunggu mati juga dalam keadaan dia buat amal, niat dia pergi kerja sama dengan kita juga kerja. Dia pecing sama dengan kita juga pecing. Tapi dia tu pahala dia dapat. Kenapa? Kerana niat dia tadi. Satu kebajikan yang sempurna, maka jika cita-cita ia seorang dengan kebajikan, tanda dhamir ni, maka beramal ia mantu akan kebajikan yang dia cita-cita. Nescaya nescaya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katabahallahu indahu 10 hasanatin, menulis oleh Allah Ta'ala di sisi Allah 10 kebajikan. Ganda dia Tuhan tulis. Benda ni Tuhan semua tahu dah. Patut tulis buat apa? Tulis sebagai keadilan Allah. Apa kita nak buat esok, apa kita lakukan hari ni, Allah Ta'ala tahu belakang dah. Sebelum kita dicipta tu Allah Ta'ala tahu dah. Tu kita belajar ke ilmu tauhid. Sebab itulah nak bertasawuf pun ilmu tauhid tu asas kena belajar lah. Pada ilmu kita belajar dah, ilmu Allah Ta'ala tu inkishaf, nyata bagi Allah Ta'ala segala perkara. Bila tanjiz qading, sedia kala lagi lulus iradat Allah Ta'ala. Cuma hak berlaku ni pada kudrat tanjizil hadis ni. Maka tiap-tiap apa hak Tuhan kehendak berlaku pada sekarang, waktu telah berlaku. Jadi maksudnya semua benda tu di bawah kawalan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah, dan Allah Ta'ala mengetahuinya. Lepas tu ditulis juga apa? Supaya bila hari akhirat seseorang tu mari duduk bangkai dengan kehakiman Allah Ta'ala, ya Allah, berapa orang ni ke syurga, berapa ni ke neraka, Tuhan pun letak ke haning kamu dulu buat begini, kamu dulu buat begini. Nampak? Nescaya menulis Allah Ta'ala di sisinya 10 kebajikan. Allah Ta'ala tulis 10 kebajikan hingga kepada 700 ganda 700 di'fin. 700 di'fin, hingga 700 ganda. Banyak tu. Ni pun ada dalam Al-Quran ke Allah Ta'ala nyatakan benda ni. Hingga kepada ila adha'afin katsiratin, hingga kepada beberapa gandaan yang banyak. Banyak saat ni tu seperti mana hak kita sebut tadi lah. Banyak tu sekadar mana hak kita sebutkan tadi. Maksudnya bergantung kepada susah kita. Dan jika cita-cita ia seorang dengan kejahatan, dan jika cita-cita ia seorang dengan kejahatan pula, maka tidak beramal ia seorang akan kejahatan yang dia cita-cita tadi. Nescaya menulis Allah Ta'ala akan dia tadi, akan yang bercita dengan kejahatan di sisi Allah satu kebajikan. Allah Ta'ala tulis. Kita duk niat nak buat jahat, tiba-tiba kita tak jadi nak buat jahat. Ni niat yang mana ni? Niat yang tak sampai kepada tahap yang putus lah. Ada mari telitah kata nak buat benda tak deh. Kalau azal yang putus dah, tu dah orang panggil, maksudnya kita usaha dah pada benda tersebut, tu kira berdosa lah. Ni baru kita ada niat, pasal niat kata esok nak pergi buat benda tak molek, wal-iyadzubillah. Kemudian tak jadi buat, tidak beramal ia akan hak dia niat tadi. Tu baru hamma ni, wa in hamma. Tu kita kena perasan lah di situ. Baru ada niat nak buat. Tidak pada azan yang putus lagi. Wa in hamma, kalau dia ni mari niat pada kejahatan kemudian dia tak buat ke kejahatan tadi, nescaya menulis akan seorang itu di sisinya, di sisi Allah Ta'ala satu kebajikan yang sempurna. Ni pun ada dalam arba'in tu, begitulah juga mafhumnya. Macam mana buat niat ke jahat tapi tinggal ke benda jahat tadi dapat pahala sempurna, satu pahala.
kerana dia meninggalkan apa yang dia cita-cita itu kerana Allah Ta'ala. Ni maksudnya dia nak buat benda sana ni, tapi ya Allah, tak boleh aku buat begini ni. Jadi dia tinggal kerana Allah Ta'ala. Bukan tinggal kerana dia tak boleh nak buat, tu tak ada apa. Tinggal saat itu kerana Allah Ta'ala, takut kepada Allah. Jadi dia putus ke apa hak dia cita saat itu dengan dia tinggal ke benda tu, berpaling daripada apa hak dia nak buat. Maka jika cita-cita ia seorang dengan kejahatan, maka beramal ia seorang akan kejahatan. Jawabnya nescaya menulis akan akan mantu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini oleh Allah Ta'ala. Tu kita takdirlah. Satu kejahatan yang satu, tak kira dua. Kalau kita nak buat kira sipil kan, kalau dah kebajikan, niat dapat satu dah, buat pula jadi dua, maka kejahatan pun gitulah. Tapi tidak, tidak ni. Maksud kata baru ada duduk telitah nak buat benda tak molek, kita tinggal di atas dasar kerana Allah Ta'ala, maka dapat satu pahala. Dan kalau kita buat juga, maka satu dosa sahaja. Itulah maksud katanya. Kalau kita main bola kita main permainan bola ni, maksudnya kumpulan A dengan kumpulan B ni, kalau kata kumpulan A ni kita nisbahkan bagi amal kebajikan, niat tu dapat dah pahala. Dan nisbah bagi kumpulan B ni kita katakan orang panggil nisbah buat kejahatan, niat tu tak kira berdosa lagi. Jadi maksudnya cara tu seolah kita kata tak adil lah tu. Dengan makna A ni, kumpulan A ni, kalau kata dia tak boleh nak memenangi lagi pertandingan tadi, dalam keadaan kita kata macam tak adil dah, tak balance dah, seolah-olah kita sebut nak bagi faham gambaran ni. Kalau kata kumpulan A ni tak boleh benar lagi, teruk sekali lah kumpulan A ni. Bandingan mudah lagi kita nak katanya, pemain bola saat ni, kumpulan A ni orang-orang hak sihat belakang, kumpulan dia lawan dengan kumpulan B ni orang cacat. Umpamanya orang hak tak sempurna saat ni, orang OKU kau kita kata, ataupun berlawan dengan orang tua-tua hak tak cekak dah nak berjalan, nak berlari, tiba-tiba benar lagi tu kumpulan B. Tu teruk sangatlah kumpulan A tu. Maksudnya kita ni dengan kebaikan yang Allah Ta'ala beri pada kita, dengan kita niat begini, buat begini dapat dua, kita niat begini tapi tak buat, tak dapat kejahat, tidak dikira ke dosa. Dia kalau buat juga kira saja dosa. Tiba-tiba kalah lagi kebajikan kita saat ni, benar kepada kejahatan juga. Tak kalau orang bab menego gak yang ngeluh ni, tak untung lagi aku menego ni, pelik. Nampak. Dan kelakuan yang ketiga, tu kelakuan yang kedua tadi, dan kelakuan yang ketiga, bahawa azam ia seorang atas perbuat akan pekerjaan, tidak kuasa ia seorang akan perbuat itu, maka masuk ini, maka jadi berkata ia seorang, jikalau kuasa ku nescaya aku mengerjakan dia pekerjaan tadi, maka baginya dengan sebab niatnya seorang barang yang bagi orang yang mengejar, yakni mengejar akan dia. Ni jadi dua kumpulan dah tadi. Yang pertama, orang niat kepada melakukan benda baik, kemudian dia lakukan. Yang kedua, dia berazam nak buat benda kebajikan, kemudian dia tinggal disebabkan dia tinggal dalam keadaan dia mampu buat. Yang ketiga ni, dia nak buat benda baik dalam keadaan dia tak buat disebabkan dia tak mampu. Tu beza hak dua dengan tiga ni. Bahawa azam ia seorang atas perbuat akan pekerjaan, ibadat umpamanya, tidak kuasa ia seorang akan perbuat. Dia nak buat, umpama nak bersedekah, dia nak bersedekah tapi dia tak ada duit, nak sedekah macam mana? Tapi kalau kita kata sedekah ni banyak cara, amru bil ma'ruf pun sedekah, zikir apa semua tu pun sedekah. Tapi nisbah bagi dia tu nak sedekah dalam keadaan kewangan ni, nak bantu orang.
ataupun nak menyebarkan ilmu. Dia cerita Allah sedapnya orang lain boleh nak menyebarkan ilmu, ilmu Al-Quran ko, ilmu hadis ko, ilmu mana-mana ilmu lah. Sedapnya kalau aku ni pandai, aku ni faham dengan aku mengaji, aku nak sebar juga. Tu dalam keadaan dia tak mampu, dia niat dah begitu. Kalau dia mampu nak sebarkan juga ilmu, maka masuk, yakni maka jadi berkata ia seorang jikalau kuasa aku, kalau aku ni ada duit, kalau aku ni ada kefahaman terhadap ilmu agama, nescaya aku mengejar ke dia, aku pun nak buat lah, nak mengajar jugalah. Aku pun nak baca kitab jugalah, nak sebarkan juga pada orang lain lah. Kalau orang ada masalah muskil agama, aku nak tolong beroyak jugalah. Kerana tu ni sebut ke dalam kitab ulama kata sedekah, maksudnya melakukan kebajikan itu di atas orang-orang ada ilmu dengan menyebarkan ilmu, cukup dikira sedekah dah. Nisbah kalau orang ada duit dengan dia bagi kewangan dia, nisbah bagi orang berilmu dengan dia sebarkan ilmu tu, kira sedekah dah bagi dia saat itu, buat kebajikan dah kepada orang lain. Nampak? Jadi kalau orang saat ni dia duit boleh bagi, ilmu dia boleh bagi pada orang, masya-Allah. Ni tu orang yang paling kita perlu cita-cita nak jadi. Nak cita-cita apa? Nak jadi kaya. Habis takat tu je. Cita-cita nak tolong orang. Nak tolong orang saat itu kaya dengan cara kaya, miskin dengan cara miskin. Gitu. Cita-cita nak jadi kaya. Habis kita, tu jelah. Allah, sianya hidup kamu. Cita-cita kamu begitu saja. Ni. Kalau kamu kaya, katakanlah kamu ada 10 juta duit saat ni. Ataupun bahasa Kelantan panggil jutone. Jutone ni masuk kata banyak sangat lah. Kamu ada 10 banglum, boleh guna banyak mana banglumnya? Mu ada 100 butir kereta, boleh guna banyak mana kereta kamu? Duk buat letak pemuzium ni kereta aku. Alah. Bodohnya lah berbangga dengan benda tu. Kita ni kalau nak berbangga begini, kita beli 10 butir kereta, setiap butir kereta tu kita beri ke orang-orang yang nak pergi mengajar, umpamanya. Ataupun kita beri pada orang-orang fakir miskin nak cari nafkah dia. Ataupun kita bagi kepada adik-beradik kita, kaum kerabat kita, ataupun ibu bapa kita tu siapa-siapa. Ni. Tu pada kita nak berbangga sebab esok ada balasan. Tapi kalau kita berbangga ni penuh, orang ingat tempat jual kereta, rupa-rupanya kereta milik dia. So dewa besar saat ni. Lepas tu nak berbangga. Orang cerdik dia tak berbangga. Orang cerdik dia akan menyesal. Aku kereta banyak ni, aku boleh guna banyak mana? Aku tak nak duduk berjalan sama-sama. Ada tanya aku nak rehat juga di rumah. Ni. Jadi ibarat kata kita ni cukup kadar kita nak hidup saja. Duit ada di kita, kenderaan, rumah, makan ni hak kita nak ada. Sama juga makan ni. Ni, kita ada duit juta-juta apa semua. Kita nak makan hak mana? Kita nak makan kadar kita, Tuhan tertukar saja. Dia kata kalau miskin tak boleh nak makan mewah-mewah. Siapa kata? Ada saja orang miskin makan mewah. Tengok anak yatim piatu tu, orang duduk, orang panggil, orang buat apa ni panggil, ramah mesra ke apa dia panggil istilah ni ni. Nak. Buat pergi KFC lah, buat pergi restoran tu lah. Dulu ni, kami duduk mahak dulu adalah pergi keluar mengaji. Di luar daripada sekolah. Pergi ngaji kitab hikam. Balik pengajian tadi, Batu Lap, apa nama ni? Mana dah nama tempat tu lupa. Balik daripada pengajian tadi, ada seorang mocik ni kejar. Dia kejar. Jadi kita sahabat-sahabat lain ni adalah dalam 5 orang mungkin kot. Lupa-lupa dah juga. Tapi ingat lagi lah peristiwa tu. Dia kejar. Jadi sahabat-sahabat lain gamak kau orang gila. Iyalah kejar tiba-tiba begini. Rupa-rupanya tu restoran. Ni masa tu restoran Syam saya ingatnya. Tu dia ke begitulah. Dia kejar paksa suruh pergi makan.
Jadi golik-golik orang kata nak makan restoran ni kena ada duit banyak baru boleh pergi. Dalam keadaan kita tak ada duit apa duk belajar, seperti seolah dipaksa dengan kita duk makan saat ni. Jadi maksud kata tak payah nak banggalah benda-benda tu. Sepatut benda-benda banyak-banyak gitu hok berlebihan ni mari kita mikir sepatutnya. Aku ni lebih banyak ni. Gapo aku buat dengan orang panggil hok lebih banyak aku ni. Tak. Aku ni lebih banyak ni. Patut apa yang aku buat dengan hok lebih ni? Adakah aku nak tengok saja? Ni kan kadang masalah masjid pun ada juga masalah masjid ni. Banyak juga orang mari duk mengadu masalah masjid ni. Mana AJK masjid tu duk bangga dengan duit masjid dalam bank tu banyak. Dalam kadang tak buat program. Tak buat program pengajian, tak buat program ramah mesra dengan orang miskin, apa semua. Tak buat gapo-gapo, tak bergerak. Duit tu banyak, dia bangga duit dalam bank saat ni. Jadi boleh gapo kata. Pertama bukan duit kita. Ni. Hak duit kita pun sama juga. Ni. Jadi orang yang fikir dengan dia tu duk hitung nak jadi orang nombor 1 hak terkaya, orang ni tersangat-sangatlah tak cerdik dia hidup atas muka dunia. Sebab apa? Sebab dia tak mengerti apakah itu dunia. Alhamdulillah lah Allah Ta'ala tak uji kita begitu ni. Mungkin kita ni kalau kata Tuhan beri dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan kita kata berjaya pada bisnes ke apa, mungkin kita nak jadi begitu juga. Jadi dengan cara Tuhan selamatkan kita, Tuhan jadikan kita orang biasa-biasa. Hati kita pun tak serabut. Orang kaya ni nak cari saing pun susah. Betul ni. Saya tahulah. Dia nak cari saing susah. Sebab dia kata apa? Saya ni nak cari saing ni saya tak tahu. Orang nak mari berkawan dengan saya, bersahabat dengan saya ni betul-betul kerana nak bersahabat dengan saya ke? Ataupun bersahabat sebab saya ada duit? Jadi dia nak cari sahabat sejati ni susah. Kita orang biasa, sebab saya orang biasa, tak ada apa kita ni. Orang yang nak bersahabat dengan kita apa semua, kita tahu dia mau nak bersahabat tu betul-betul nak sahabat dengan kita. Sebab apa? Sebab kalau dia mau nak bersahabat sebab benda lain, tak ada benda lain dari kita ada apa, pakat tak ada, duit tak ada berlaku. Gunalah waktu ni. Jangan duk temuk sangat kita ni. Ni nasihat bagi diri saya jugalah. Sebab kita pun temuk juga, sifat pomok tu ada di kita. Kita tak boleh tapi kita nak mari nak juga benda tu. Tomok lah tu. Nak juga benda tu. Temuk sangat ke dunia ni, ya Allah. Buatlah dunia ni kekal sangat. Ni. Sedaplah kita duk cara bab kecek bab tasawuf ni deh. Kita kecek bab tasawuf ni, saya rasa suka sangat-sangat di hati. Sebab dia boleh hakikkan sifat-sifat mazmumah dalam diri saya sendirilah. Bukan nak ayat kau lain, nak ayat ke diri sendiri saja. Kalau orang lain nak tupai dengar agak, dengar. Kalau tidak agak, kita nak ayat ke diri kita sajalah. Gitu. Maka baginya seorang itu dengan sebab niatnya seorang tadi, dia cita-cita kalau dia ada benda ni, nikmat ni, dia nak bagi kat orang. Maka baginya seorang itu dengan sebab niatnya barang yang bagi orang yang mengejarkan, yakni akan dia tak ada ilmu tapi cita-cita sedaplah orang lain boleh sebarkan ilmu. Kalau aku ada ilmu, aku nak menyebar juga ilmu kerana Allah Ta'ala. Maka dia dalam keadaan ada ilmu tu, Tuhan beri pahala supaya orang ada ilmu menyebarkan ilmu. Allah murah Allah Ta'ala ke kita. Tu kita kata kalau kita ni banyak kejahatan lagi seksa, teruk. Ni dahsyat sekali. You tengok orang buat kebajikan Allah. Ni musim PKP ni ramai orang terjejah, dia duk tolong. Saya sendiri pun ada duk nampak demo duk bagi bulan-bulan. Kita tak pergi mengajar masjid dia duk bagi juga. Ni Haji Roni ni, Haji Roni kaya. Roni tu kaya dah. Orang panggil Haji Roni kaya. Tak pergi mengajar kami duk bui kata, Allah terima kasih Haji duk bagi duk masuk bank hingga apa. Dia kata rezeki Allah Ta'ala Ustaz. Allah kita masya-Allah. Orang gini ni alamat ikhlas lah. Secara zahir lah. Hakikat kita tak tahu zahir ni ikhlas lah. Sebab kalau orang ni tak ikhlas tu, kita nampak di zahir lagi. Terima kasih lah bagi. Tu biasa Pak Ustaz, saya ni kaya banyak duit lagi, tu biasa jadi gitu.
Tapi bila orang ni dia bagi kita hadiah kewangan ke gapo dalam keadaan dia bila kita terima kasih, maka dia kata, oh, rezeki Allah Ta'ala saya bagi-bagi saja, hadiah kembali pada Allah, dia ingat pada Allah, menyebabkan kita pun, oh Masya Allah, ni kita pun mari. Jadi kita tak nampak zahir orang, batin hidung orang hok bagi, kita nampak ke Allah disebabkan perkataan dia saat ni, mesej dia saat ni tu, oh Masya Allah. Nampak ni. Jadi maksud katanya cita-cita kita pun kalau kata kaya, ada kewangan lebih, nak bantu orang lain juga, pahalanya serupa demo duk bantu dah. Kita ni dapat. Mana nak cari majikan begini mau baik pada orang pekerja dia ni. Kita ni bukan pekerja Allah Ta'ala, kita ni hamba qali. Maka tapi Tuhan buat baik sengoti ke kita, maka baginya dengan sebab niatnya barang yang bagi orang yang mengejarkan, yakni akan dia. Dan atasnya seorang saat ni, yakni disebabkan dengan niat dia saat ni, dan atasnya barang yang atasnya hanya apa pula ni, nya barang tak ni. Jadi maksud katanya dia dapat ganjaran seperti mana orang hok buat tu dapat ganjaran. Kalau dalam kitab agak Arab agak falahu niyatun, maka baginya apa hak dia niat, malil amili, bagi orang hak beramal dia dapat ganjaran, wa alaihi ma alaihi. Dan dalil atas demikian itu mana dalil di atas kategori ketiga ni, kita niat nak buat tapi kita tak mampu nak buat sebab keadaan kewangan kita, sebab keadaan kejahilan kita, kita tak boleh nak tolong sebarkan ilmu. Tapi sebenarnya ilmu ni kita boleh sebar. Tetes maya tak ke kita tak erti sikit abuk. Jadi kita kecek buat dengan orang berkaitan dengan ilmu lah. Kita saat ni sekadar mana kita duk mengaji ni, kita reti dah bak niat ni hari ni duk mengaji umpamanya. Gak kita mengaji banyak dah guru duk mengajar kitanya. Jadi kita usaha ke sebar, tak semestinya kena ada kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah asar baru boleh sebar ilmu, tidak. Kita duk buat-buat dengan sahabat kita, dengan anak beranak kita. Kita kata ni kena baca bismillah tu sebelum makan. Tak, kalau makan tak baca bismillah tu, orang panggil makan dengan setan. Kita sebar dah tu ilmu tu. Jangan kita sempit ke sebar ilmu ni kena nak baca kitab dulu ke. Tidak, sekadar mana kita mampu. Maka Allah Ta'ala tambahkanlah lagi bagi kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalilnya. Kalau kata jolo kau begitu mau sekali dalam agama kita ni, orang yang niat dia tak mampu nak buat tu, dia dapat pahala serupa dengan orang buat dah. Ni dia tengok orang duk sedekah, dia niat mari kata kalau aku ada duit aku nak sedekah juga, dia dapat serupa dengan pahala ganjaran seperti mana orang duk sedekah tadi. Mana dalil? Ni annasu arba'atun rajulun atahu Allahu ilma wa malan fahuwa yu'malu fi malihi bi'ilmihi fayaqulu akhar law atani Allahu misla ma atahu amiltu misla ma amalihi fahuma fil ajri sawa'un. Itu jelas. Wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yakhbatu fi malihi bijahlihi fayaqulu akhar law atani Allahu misla ma atahu amiltu misla ma amalihi fahuma fi wizri sawa'un. Artinya bermula manusia itu empat bagai. Ada empat kelakuan manusia ni. Laki-laki, Tuhan datangkan dengan rajulun, termasuklah orang puan pun sama saja. Rajulun atahullahu ilma, seorang laki-laki yang memberi akan dia, akan seorang laki-laki itu oleh Allah Ta'ala akan ilmu dan harta. Dua-dua tu hebat ke dia ni. Supaya di Mesir tu di antaranya Syekh Saleh Ja'fari.
Dia orang ada ilmu, orang yang berharta. Kalau boleh-boleh maulud di Mesir tu, di Masjid Syekh Saleh Ja'fari juga, buat haflah dia, sambut maulud Rasul bermalam-malam, berhari-hari, dengan keadaan menjamu orang hok datang, orang fakir miskin pun mari, semua orang mari buat jamu yang Allahu Akbar. Sampai sekarang dia tak ada dah, anak cucu dia dok buat lagi. Kalau katalah kita boleh gitu, kita cita-cita dah tu. Kalau kata Allah Ta'ala beri ilmu pada aku serupa dengan Syekh Saleh Ja'fari, dia Tuhan bagi kekayaan pada aku serupa dengan Syekh Saleh Ja'fari, kebajikan dia, menyebarkan ilmu, dia memberi ke orang panggil rezeki, sehingga diamalkan oleh anak cucu dia. Ya Allah, kalau begitu aku nak juga, ya Allah. Samalah dengan Syekh Syekh Muhammad Alawi kita, rahimahullah ta'ala. Semua tu orang-orang hebat, kelah-kelah. Orang kelah-kelah dengan Allah Ta'ala tu, orang yang ada kewangan dan orang yang berilmu. Supaya sekarang ni kan Habib Abu Bakar di antaranya juga, Al-Adni, sahabat kami tu, Ustaz Said, dia belajar di Al-Adni tu. Dia sebut Habib Abu Bakar tu bila pergi, sekarang muka di pusat pengajian di Kuala Lumpur dia buka tu, bawah Al-Adni tu, dia jadi mudir di sana. Jadi dia katalah bila Habib Abu Bakar mari ni, Habib Abu Bakar bagi duit banyak lah, dengan kewangan nak rumah sewa gapo semua, nak buat tempat pengajian, bagi. Padahal kalau kita banding, boleh apa kau kita dak bagi, ada sebab Habib Bakar ni pun dia orang kaya, orang berilmu, hafid, orang dok mengaji berkaitan dengan akhir zaman ni banyak daripada kitab dia lah. Jadi maksud kata begitulah kita cerita. Kita cerita tu dapat dah tu. Seorang laki-laki Allah Ta'ala bagi dia ilmu dan harta, maka ia laki-laki tu beramal pada hartanya, dengan ilmunya. Seorang saat ni harta dia bagi kat orang, ilmu dia sebar, maka berkata yang lain, yakni laki-laki yang kedua, kita lah laki-laki tu. Laki-laki kedua ni, hak ilmu kita tak ada, saya pun samalah, tak ada ilmu ni, tolong baca saja ni. Orang panggil hak tak ada ilmu, hak tak ada harta, hak kita bisik sikit tu anggap kata tak ada lah deh, anggap kata tak bagilah, tak okey lah. Hak kita tak bagi 10 riyal, 50 riyal tu anggap kata kita bagi Allah. Orang lain tu beratus, beribu, berpuluh ribu orang baginya kepada pusat-pusat pengajian orang-orang miskin, fakir miskin. Kita berbagi, orang panggil bola kat celah gigi tu, jangan anggap kita ada dok bagi. Bahkan kalau kita bagi banyak, saya bagi banyak Ustaz, beribu-ribu, dok bulan-bulan, minggu-minggu, jangan anggap nampak ada. Di antara alamat amalan kita ni terima bila kita tak anggap adanya amalan pada kita. Ni bila berlaku di kita ni apa? Amalan yang kita buat, kita duk ingat siapa kau sekarang. Duk sebut-sebut, duk bakit-bakit. Tu alamat amalan tu tak diterima. Tapi amalan ni bila nak tahu diterima tak diterima, kita buat, kita lupa dah dengan amal kita duk buat saat ni. Kita nampak dengan kita ni tak ada amal. Tu. Ni duk bakit. Saya duk bagi kau orang ni, duk bagi kau orang ni. Apa yang kita duk sebutnya? Tak. Tu panggil sum'ahnya. Sum'ah ni maksudnya dalam keadaan orang tak tahu, kita nak memberi orang tahu, nak memperdengarkan amalan kita pada orang. Maka berkata yang lain, laki-laki lain, jikalau beri akan daku oleh Allah seperti barang yang memberi ia Allah akan diakan laki-laki tadi dengan ilmunya, dengan hartanya, dalam keadaan dia beramal dengan ilmu dan harta dia. Nescaya, maka kita pun marilah kata, nescaya beramal aku seperti amalnya laki-laki tadi. Aku nak buat super syekh tadi, aku nak buat super habib saat ni. Ada syarikat sendiri, ada bisnes yang berjaya, aku nak bantu orang. Sifat pemurah ni, orang sifat pemurah ni lah orang benar-benar orang panggil mendapatkan kejayaan. Ni alamat waliullah, alamat orang ni Tuhan kasih. Pertamanya pemurah, tidak pemarah. Dua ni.
Kalau kita nak tengok di kita ni, ada ke tak sikit sebanyak kita ni alamat kewalian, alamat Tuhan kasih. Tengok ada ke tak di kita ni pemurah. Kalau kita kira dengan orang, tu alamat tak pemurah. Ni dengan anak isteri kita pun kita kira. Tak. Bagi dah duit saat ni kan, kita kira. Nak pulak duit, umpama kita kira. Ibu bapa kita kira. Tu alamat tak pemurah. Orang pemurah dia tak kira. Jadi kalau ada di kita pemurah dan tidak pemarah, tak cepat marah, senyum sama. Di antara guru kami, ni guru pondok kita, duk mengajar bab tasawuf tu, tu guru Haji Ahmad ni, hafizallah taala. Kita tengok dia senyum sama, tak ada marah. Budak-budak hak belajar pondok pun kata, tok guru Ustaz Mat dia ni pelik lah. Ni Ustaz Jimat ni pelik lah. Apa? Susah nak jumpa dia marah, tak jumpa lah. Guru kita lain pun kita nampak begitu juga. Nak cari marah tu jarang. Nak boleh tengok ni. Boleh kata tak ada lah. Tu sifat mereka. Kita ni dengan anak isteri kita tu tak. Backing kita ni. Belum ni orang lain. Orang lain sesek sikit ya kereta kita. Belakang parai dah. Bukan nak kecek molek duk. Ada di apa nama ni Kuala Kerai. Ada setengah-setengah orang di Kuala Kerai yang sebut ada seorang ustaz ni meninggal dah katanya. Kalau kata orang tepuh kereta dia keluar tanya orang sat ni. Okey kau tak ada apa-apa kau? Dia tak cara kereta dia tanya orang hak tepuh dia tu okey kau? Takut jadi apa-apa. Lepas tu kereta dia tak apa. Mana nak jumpa orang gitu? Ni, kita ni kalau orang tepuh kita tengok kereta kita, paling baik kita lah, tak akak parai pun tengok kereta Allah, kereta aku. Minta orang ganti ke apa semua. Kalau hak ganas sangat gak, tak ada apa-apa akak parai dah. Sesek sikit ya kadang-kadangnya. Pun buat kira. Ada seorang kita dengar ada cerita. Ada orang sesek sikit kereta dia. Sikit ya. Kalau kata ambil polis ke gapo, kalau kita orang panggil gosok-gosok sikit hilang sesek tu. Tapi dia tutup juga atas orang sat ni. Dia minta ganti rugi juga. Boleh ganti rugi sat ni. Pati dia gidak kecek ke sayang dia. Hebat aku. Tak dia kata. Padahal tak payah ganti rugi pun orang sesek kereta aku ni. Tapi aku minta ganti rugi dia bayar aku. Padai muka dia. Jadi bangga pula kita dengan perbuatan buruk kita buat saat ni pada orang. Orang saat ni takut kata dia memerlukan duit tu saat ni kau apa semua kau. Mana tahu. Jadi orang kita ni kalau dia boleh tipu orang dengan kadang dia tak berasa tu, perkara hak buat buruk kat orang tu, dia bangga pula dengan perbuatan tu. Tu di antara, kalau dosa kecil jadi dosa besar ni, di antaranya berbangga dengan pekerjaan dosa saat ni. Apatah lagi kalau kerjaan tu kerjaan dosa besar dah. Duk kena kat orang ni antara dosa besar juga. Janganlah ni. Jangan kita ada bersakut dengan orang, susah seksa kita. Amalan tak banyak dah. Nescaya beramal aku seperti amalnya, maka keduanya pada pahala bersama. Tu Nabi SAW sebut kata. Fahuma fi ajri sawa'un, sama boleh. Maksud kata kita tak ada duit, tak ada ilmu ke apa, kita tak cerita-cerita dengan gitu. Nak buat juga ya Allah tapi tak mampu. Dapat dah. Dan laki-laki yang memberi akan dia akan laki-laki tu oleh Allah Ta'ala akan harta, dan tiada beri ia laki-laki saat ni tiada beri ia Allah akan dia akan laki-laki tu akan ilmu. Maksudnya Tuhan beri ke dia duit saja, jutawan lah dia ni, dia tak ada ilmu. Maka ia laki-laki ni membinasakan pada hartanya dengan sebab jahilnya. Dengan keadaan dia jahil saat ni tu, dia membinasakan harta dia. Maka berkata yang lain, laki-laki lain, jikalau beri akan daku oleh Allah Ta'ala seperti barang yang beri ia Allah akan dia akan laki-laki tadi. Kalau Tuhan bagi kat aku duit banyak-banyak begitulah, nescaya aku beramal seperti amalnya orang tadi. Amalnya orang hok mana? Hok ada duit dalam keadaan dia tak ada ilmu, tapi yang membinasakan hartanya
Dia pembinasa ni maksud katanya dia guna pada benda baik ni. Dia habiskan duit dia tu dalam keadaan kepada benda molek. Gitulah. Nescaya aku beramal seperti amalnya. Maksudnya dia ni ada duit saja, dia buat amal dengan duit. Maka kita pun cita-cita tengok dia ada duit, dia buat amal, kita cita-cita kalau kita boleh duit juga kita nak buat gitu. Maka keduanya orang tak ada. Orang yang Allah Ta'ala bagi kekurangan, kemudian dia sedekah ke dia, orang yang tak ada tapi dia cita-cita, maka kedua itu bersama pada silap ni. Binasa saat ni, membinasa tu yalah membinasa dengan sebab jahilnya saat ni dia guna benda tak molek lah. Dia ada duit, dia guna benda tak molek. Lepas tu orang lain ni pun tengok, dia pun niat gini juga, kalau aku ada duit aku nak buat binasa juga serupa dengan orang tak ada. Maka keduanya, orang hok buat binasa dengan duit dia, dia orang yang niat pada nak buat gitu bersama pada dosa. Nampak? Itulah cita-cita yang azal putus saat ni tu. Waktu tu ambil kira. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi muraqabah. Tinggi kita. Duduk bahas pula insya-Allah pada minggu hadapan ni. Sebab esok tu hari Rabu saya tak boleh nak baca kitab ni. Ada pengajian lain insya-Allah. Jadi kita hari Ahad dengan Selasa lah insya-Allah. Lepas tu saya cuba tengoklah ada masa-masa lain kita tambahkan pula. Cuma setakat ni hari Ahad dengan Selasa. Sebab tak sempat hari Rabu sekarang ni. Faslun fi muraqabah, dan lazimkan olehmu akan diri kamu dengan muraqabah, yakni menghampiri diri akan Allah Ta'ala pada segala gerakmu dan diammu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله اللهم انفعنا ربنا زدنا فقهنا في الدين وعمل التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.